Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah. العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه Darin ya amin. Yang ke-17. Adli. 17. Dekat buku saya tak ada ni, dia tulis ucapan subhanallah dalam rukuk. Oh, rokok. Asalnya minggu lepas Abi cakap mengucap tasbih. Yang ke? Selepas takbir. Sekejap. Sujud lepas sujud. Ya betul. Tapi inti kholak tu dah. Last kali Abi cakap tu apa? Nombor 12. Tangan. Yang malam ni masuk tentang ucap subhanallah dalam rukuk. Rokok. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Yang ke-10 yakni daripada perkara-perkara sunat hay'ah. Mengucap tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali dalam rukuk. Maksudnya Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar, Al-Azim Maha Besar, wa bihamdih berserta dengan segala kepujian. Jadi ini lafaz zikir, termasuk dalam lafaz zikrullah. Zikrullah ni sebenarnya dia banyak jenis dia yang dikatakan zikrullah. Sebabnya kerana Allah Ta'ala nakkan kita ni banyak ingat dia. Adalah zikir ni banyak bentuk. Pertama, zikir yang dikatakan lafaz. Talaffuz namanya. Talaffuz maknanya lafaz zikir. Takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, salawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, khawqalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini semua lafaz zikir. Maka dia termasuk dalam pengertian zikir. Yang kedua, zikir juga termasuk ialah sembahyang. Sembahyang tu zikir. Aqimis solah li zikri. Sembahyanglah kamu untuk ingat aku. Maksudnya sembahyang tu keseluruhannya adalah zikir. Termasuk zikir juga ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sebab bila kita baca Al-Quran, maknanya kita membaca kalam Allah. Membaca kalimat-kalimat yang berupa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bermukjizat dan setiap bacaan hurufnya membawa 10 pahala. Jadi tilawah pun termasuk dalam pengertian zikir. Termasuk zikir ialah doa. Doa ialah zikir. Maksud tanda baca zikir, baca doa, keluar tanda doa, bangun tidur doa, nak tidur doa, pakai baju doa, nak keluar rumah doa, naik kereta doa, nak mulakan sesuatu berdoa, nak makan, minum, sebagainya doa. Maka doa termasuk zikir. Berapa dah tu? Pertama, talafuz. Yang kedua, sembahyang. Ketiga, tilawah. Keempat, doa. Yang kelima, termasuk zikir ialah iqamatut ta'ah wa tarkul maksiat. Iaitu bila kita melakukan ketaatan dan juga meninggalkan maksiat. Maka itu termasuk zikrullah.
Sebab kita bila melakukan ketaatan, kita ingat kita melakukan taat kerana Allah. Dan bila kita meninggalkan maksiat, maka ianya kerana Allah. Itu termasuk zikir. Termasuk zikir juga ialah bila kita melakukan apa yang dikatakan adabul waqti. Adabul waqti ni maknanya ada adab yang berdasarkan waktu. Sebab syariat Islam ni dia agama cara hidup, maka seluruh hidup kita ni ada adabnya. Maka bila kita melaksanakan adab tu, dia termasuk dalam pengertian zikir. Dan termasuk pengertian zikir ni ialah bila kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu dianggap sebagai halaqatul zikri, perhimpunan, perkumpulan zikrullah. Jadi, kalaulah kita amalkan semua bentuk-bentuk zikir ni, kita akan dapati hidup kita, sebagian besar hidup kita ni sebenarnya dicorakkan oleh zikrullah. Barulah kita akan dapat memenuhi perintah Allah, fazkurullah zikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Maknanya jangan kita faham zikir hanya sekadar zikir lidah, talafuz. Tapi yang kita bincang hari ini ialah zikir yang berupa tasbih. Subhan Rabbi. Tasbih ni maknanya mensucikan Allah. Mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan dan segala yang tak layak pada Allah. Kita bersihkan hati kita daripada su'uzon contohnya. Memandang bersangka buruk pada Allah. Orang bersangka buruk pada Allah ni biasanya bila kena musibah. Bila dia dapat kekayaan, dapat nikmat, dia tak bersangka buruk pada Allah. Kan? Dia rasa diri dia hebat. Tapi bila dia terima musibah, gagal dalam periksa, kehilangan ayah, kehilangan mak, kehilangan keluarga, jatuh miskin, bisnes tak jadi dan sebagainya, maka itu yang biasanya manusia akan su'uzon pada Allah. Maka semua ini kena buang. Kena buang. Sebab itulah kita kena latih diri kita dengan dua sifat yang paling agung, yang paling besar, iaitu sabar dan juga redha. Sabar ni kita tahan diri kita. Walaupun sedih, tahan. Walaupun perit, tahan. Walaupun gelisah, tahan. Itu tahan. Itu namanya sabar. Tapi yang lebih tinggi, yang lebih tinggi kedudukannya ialah redha. Redha ni kita tak tahan apa-apa sebab hati kita kosong. Bukan kosong, lapang. Terima nikmat pun lapang, terima musibah pun lapang. Tak ada cek apa-apa pun. Orang kata tak ada tak ada lah hati kita, lapang dah ada. Sebab kita tahu yang uji ni Allah, tak rasa apa-apa pun. Bahkan rasa makin dekat dengan Allah. Itu tanda dia redha. Sebab itulah orang yang redha dengan Allah, redha dengan Islam, redha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang beginilah orang yang dapat kelazatan iman. Zaqa ta'mal iman man radiyallahu rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin rasulah. Akan dapat merasai lazat iman orang yang redha hati dia Allah sebagai Tuhan dia, Islam sebagai agama dia, dan Muhammad itu sebagai rasulnya. Bahkan ada hadis lain menyebut orang yang redha pada Allah ni, dengan lidah dia redha, dengan hati dia redha, maka bagi lahul jannah, wajabat lahul jannah, Nabi kata, maka wajiblah bagi dia syurga. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena latih diri kita supaya hati kita ni suci, mensucikan Allah Taala. Sebab itulah kita disuruh baca, walaupun sunat hukumnya, disuruh baca berulang kali dalam sujud, dalam rukuk kita, supaya tanam dalam hati kita sucinya Allah Ta'ala. Wa bihamdih, dan juga dengan segala puji-pujian pada dia. Kan memang kita ni kena banyak memuji Allah. Itu kerja seorang hamba. Tapi yang selalu kita buat ialah kita puji yang lain daripada Allah. Puji dunia kita, puji nafsu kita, puji diri kita sendiri, puji manusia, puji anak kita, puji kereta kita, puji duit kita, puji handset kita, puji rumah kita, puji macam-macam kita puji. Sehingga pujian pada diri kita tu menyebabkan kita bangga dengan diri kita. Bila bangga dengan diri kita, kita putus hubungan kita dengan Allah. Kita tak banyak puji Allah sebab pujian kita dah banyak pada makhluk.
Ini yang Allah tak mahu ni. Itulah kita disuruh memuji Allah banyak-banyak dan sembahyang sebab nak bersihkan hati kita supaya jangan ada pujian lain yang lain pada Allah dalam sembahyang terutamanya hanya pada Allah. Yang ke-11 termasuk zikrullah juga ialah mengucap tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdih. Al-a'la maknanya yang maha tinggi. Al-azim yang maha besar. Baik, 3 kali juga dalam sujud. Jadi dalam rokok kita ucapkan tasbih itu dalam keadaan rokok, dalam keadaan kita menundukkan kepala, sebagaimana yang kita dah bincang sebelum ni, bila tunduk kepala dalam rokok maknanya kita latih hati kita, jiwa kita supaya merendahkan diri pada Allah. Sebab merendahkan diri pada Allah ni itu intipati ibadah, al-khudu'. Intipati ibadah ialah al-khudu', merendahkan diri, merendahkan hati kita pada Allah. Dan bila kita sujud, maknanya kita menghinakan diri kita. Menghinakan diri kita sebab kita letakkan dahi kita ke atas lantai. Lantai yang setara dengan tapak kaki lah. Maknanya kita menghinakan diri kita sebab kita nak memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Al-A'la maknanya Allah Ta'ala ni maha tinggi dan arti kata kedudukannya maha tinggi. Segala sifat-sifatnya maha tinggi. Tak setara dengan sifat makhluk. Kan? Tak setara dengan sifat makhluk. Tak ada tandingan. Maknanya apa sahaja yang dinisbahkan dengan Allah tak boleh nak ditashbihkan, tak boleh nak diserupakan dengan manusia. Allah Ta'ala maha mendengar contohnya. Walaupun mendengar tu manusia pun ada sifat mendengar, tapi tak boleh nak diserupakan. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala istiwa alal arash, kan? Beristiwa di atas arash. Itu semua ayat-ayat mutasyabihat yang datang daripada Allah yang kita tak boleh tashbihkan, tak boleh tajsimkan. Sebab itu semua boleh membawa kepada waham yang boleh merosakkan akidah. Jadi al-a'la ni menggambarkan ketinggian Allah, al-ulu Allah Taala, ketinggian Allah. Tak ada apa yang boleh ditashbihkan, tak ada apa yang boleh ditajsimkan, tak ada apa yang boleh disamakan dengan Allah Taala. Jadi maha suci Tuhanku, Rabbi, Tuhanku, Al-A'la yang maha tinggi, wa bihamdih, serta dengan segala kepujiannya. Baik, ini pun lafaz zikrullah. Yang ke-12, dan bagi orang munfarid, bagi orang yang sembahyang sendirian, munfarid sembahyang sendiri, ditambah lagi bacaan. Ini untuk lebih kita ni berlama-lama dengan Allah dalam rokok dan juga dalam sujud. Iaitu yang dia dalam rokok sujud ni, kalau sembahyang munfarid bukan sekadar 3 bukan sekadar 3 kali baca. Elok dibaca sampai 5 kali, sampai 7 kali pun boleh, sampai 9 kali pun tak boleh. Biar berlama-lama dengan Allah dalam rokok dan sujud. Sebab itulah para sahabat Rasulullah SAW, mereka peribadi mereka digambarkan dengan rokok dan sujud. Tarahum ruka'an sujada. Dalam ayat tu Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Muhammad itu ialah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersertanya, para sahabatnya, adalah orang-orang yang berkasih sayang sesama mereka dan bersikap keras pada orang yang kafir, yang menentang Allah dan Rasul. Dan tarahum ruka'an sujada. Kamu melihat mereka rokok dan sujud. Itu peribadi para sahabat. Yang ini peribadi rokok dan sujud. Peribadi merendahkan hati, merendahkan diri pada Allah, dan peribadi yang sentiasa menghina diri pada Allah. Bukan sekadar dalam sembahyang, juga di luar sembahyang. Ini yang kita mesti latih dalam diri kita. Yang kita nak dapatkan dalam sembahyang. Sembahyang ni kan kita sebut Munyatul Musalli ni, kitab Munyatul Musalli ni ialah nak berikan kita satu gambaran apa yang sepatutnya sembahyang beri pada kita. Apa yang sepatutnya kita dapat daripada sembahyang. Itu dia. Maka kita mengucap tasbih, kita rokok, sujud ni, dan baca tasbih dalam rokok dan sujud ni, antaranya adalah untuk itulah kita melatih jiwa kita supaya merasai kita ni hamba Allah Ta'ala. Maka bagi orang yang munfarid, boleh lagi ditambah dengan bacaan berikut. Kalau kita nak lah, kan? Kalau kita nak tambahkan bersunyi-sunyian kita dengan Allah, kan? Nak bersendirian kita dengan Allah, nak putuskan hubungan kita yang lain selain daripada Allah, maka tambah selepas
membaca tasbih dalam rokok yang tadi, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, 3 ke 5 ke 7 ke 9 ke kalau sembahyang munfarid, tambah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqalat bihi qadami. Ya Allah, Allahumma laka raka'tu, aku rokok untukmu. Ini masa rokok. Betul lah. Sebenarnya kalau kita tak hafal pun ni, tak hafal bacaan Arab ni pun, kita bisik kat hati kita. Kita bisik-bisik kat hati kita masa rokok tu, ya Allah, aku rokok padamu. Masa rokok. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Walaka aslamtu, dan aku beragama Islam. Aku menyerah diri kerana-Mu. Khasha'alaka sam'i, pendengaran aku, wa basari, penglihatan aku, wa mukhi, otak aku, wa azmi, tulang aku, wa mastaqalat bihi qadami, dan apa yang ditanggung oleh kakiku, khusyuk kepadamu. Maknanya semayang ni, kita kena rasa seluruh zat dalam tubuh kita ni semayang. Kita kena rasakan begitu. Seluruh zat, seluruh jisim dan anggota kita dalam diri kita ni, semuanya sedang semayang. Jangan kita rasa hati kita yang nak khusyuk, tapi keseluruhannya kena khusyuk. Itulah pengertian khusyuk ni, dia bukan di hati itu satu hal, tapi pada anggota pun mesti ada khusyuk. Maknanya diam, tak gerak-gerak buat kerja lain, tak sibuk menggaruk, tak sibuk main janggut, tak sibuk main set, tak sibuk garukkan negatan. Maknanya anggota-anggota pun semua khusyuk kepada Allah. Ini yang kita kena latih. Bila rokok tu, kita bisik-bisikkan hati kita. Ya Allah, aku rokok, aku rendahkan diri kepada-Mu, ya Allah. Aku ni hina, ya Allah. Aku ni lemah, ya Allah. Kita bisik dalam hati. Barulah hati kita tu bersibuk mengingati Allah, tak ingat yang lain. Dan ditambah lagi selepas selesai membaca tasbih dalam sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhan allazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, aku sujud untuk-Mu, aku beriman dengan-Mu, aku beragama Islam kerana-Mu. Muka aku sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, membentuk rupanya, dan memberi pendengaran dan penglihatan kepadanya. Maha berkatlah Allah, yang mana Ia adalah sebaik pencipta. Maknanya masa sujud tu, bisik kat hati. Kalau tak hafal pun jadi, tak ada masalah. Tapi bisik kat hati, ya Allah, aku sujud padamu, aku hinakan diri aku padamu, sebab aku memang hina. Engkau lah yang maha mulia, Engkau lah yang maha agung. Tu kita bisikkan. Ini sebagai kita punya munajat kita dalam hati. Hati tu jangan leka, jangan ingat lain, jangan sibuk ingat lain. Ingat betul-betul orang kata berbisik dengan Allah. Sebab terutamanya masa rokok itu, masa sujud, itulah keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut kajian sains pun masa sujud tu dah darah kita naik ke otak kita, dan bekalan oksigen yang paling sempurna masa sujud. Masa itulah otak kita paling berfungsi sebenarnya. Masa itulah kita bermunajat, bisik-bisikkan hati kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkat Allah. Sebab itulah yang dikatakan berkat-berkat ni yang memilikinya hanya Allah. Allah Ta'ala yang maha berkat. Allah Ta'ala berikan keberkatan pada manusia, pada Quran, pada Mekah, pada Madinah. Itu Allah Ta'ala yang beri berkat. Sebab itulah sebenarnya macam yang biasa kita cakap, itu sekadar majas lah, pinjam-pinjaman, minta berkat Tuan Guru. Sebenarnya kita tak boleh beri berkat. Allah Ta'ala yang beri berkat. Orang-orang yang diberkati ni maknanya Allah Ta'ala beri berkat. Sebab itulah kita doakannya. Barakallahu fiik, barakallahu lakum. Sekarang itu je. Kita doakan supaya Allah beri berkat. Bukannya boleh, nak minta berkat, minta sikit lah. Tak boleh. Cakap boleh lah. Tapi sebenarnya, hakikatnya Allah Ta'ala yang beri berkat. Sebab yang maha berkat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ke-13, mengecap Sami Allahu liman hamidah. Berserta dengan permulaan mengangkat kepalanya ketika rokok lah. Selepas daripada rokok. Apa makna Sami Allahu liman hamidah? Sami'a telah mendengar, Allah oleh Allah, liman bagi sesiapa, hamidahu yang memujinya.
Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya. Tapi pengertian daripada lafaz ini, Sami Allah liman hamidah, sebenarnya hati kita berbisik pada Allah, ya Rabb, wahai Allah, isma' du'ai. Isma' du'ai, dengarlah doa aku ni ya Allah. Dengarlah pujian aku ni ya Allah. Sebab Allah Ta'ala ni dia apa? Dia janji dah di kalangan kepada hamba-hambanya, fazkuruni azkurkum. Kalau engkau ingat aku ingat engkau. Allah Ta'ala ni dia, kita dengan Allah ni orang kata tak bertepuk sebelah tangan lah macam manusia kan. Manusia ni kadang dia perasan sendiri kan, dia bertepuk sebelah tangan. Suka kat orang kan, minat kat orang, apa admire kat orang. Kadang-kadangnya bertepuk sebelah tangan kan. Semua ada pengalaman ke? Adli ada pengalaman? Tak ada kot. Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada Abi. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Entah orang baik. Fazkuruni azkurkum. Allah Ta'ala janji kalau ingat dia akan balas. Itu je. Kita takkan bertepuk sebelah tangan. Ini Allah Ta'ala janji. Engkau ingat aku ingat engkau. Jadi oleh kerana itulah kita ni lagi banyak kita ingat Allah, itu tandanya Allah Ta'ala lagi banyak ingat kita. Tapi kalau kita lupa Allah, maknanya kita akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia balik pada kita sendiri sebenarnya. Lemahnya kita kan. Lemahnya kita. Kadang kita rasa macam Allah yang tinggalkan kita kan. Bila kita susah, fail periksa, bila kita kantoi, ada exam, bila kita gagal, bila kita kecewa, kita rasa macam Allah Ta'ala lupa kita. Padahal kita yang lupa Allah. Itu kena ingat. Kalau kita ingat kisah surah Ad-Duha, apa asbabun nuzul? Sebab nuzul surah Duha. Dia puncanya daripada Nabi terputus wahyu. Dalam satu tempoh yang agak panjang lah. Jadi Nabi tertunggu-tunggu wahyu dari langit. Masa tu surah Duha ni di antara surah yang awal juga lah, yang turun di zaman dakwah sirriyah, dakwah Nabi di peringkat rahsia lagi. Jadi bila terputus hubungan, bila terputus wahyu ni, Nabi ketika itu yang masih, orang kata di peringkat awal dakwah, masih berdepan dengan macam tekanan dan sebagainya, rasa jiwa yang rasa tertekan. Kenapa wahyu tak dapat? Sehingga Nabi dikatakan dia jadi tak sihat lah. Jiwa kerana jiwa tertekanan tu akan jadi tak sihat. Yang lebih lebih menyakitkan ialah bila Ummul Jamil, mak saudara dia, iaitu isteri kepada Abu Lahab, yang datang jumpa dia, dia kata, padam muka kau. Dia kata apa, syaitan kau tu dah lupakan kau. Dia berobok lagi, dia pakau darah lah kata orang Melaka. Syaitan kau tu maknanya dia ditujukan pada Tuhan lah. Allah Ta'ala tu dah lupakan kau maksudnya. Tapi dia punya perkataan syaitan. Jahat tak jahat, Ummul Jamil. Nama Ummul Jamil kan. Patut Jamil kan. Patutnya cantik tapi jahat. Jadi Nabi rasa sedih lah. Dia tertekan. Nabi pun manusia juga. Bila sedih dia rasa sedih. Macam kita lah. Bila time sedih, peluk bantal kita kan. Kalau yang laki-laki tak nangis. Depan orang tak nangis tapi masuk bilik air nangis kan. Masuk tandas nangis kan. Habis tu ingat juga dulu kecil-kecil. Masa sekolah dulu lah. Habis sekolah asrama penuh tu. Minggu pertama masuk sekolah tu tiba budak-budak boleh balik kampung, boleh ambil barang lah. Habis rumah dekat, jadi cikgu tak kasih. Sedih tapi tak nangis. Masuk tanda, nangis dalam jamban kan. Tak tahulah itu pengalaman habis seorang kot. Adli tak ada, Adli okey dia. Jadi Nabi rasa sedih. Bila Nabi sedih, Allah Ta'ala turunkan Allah Ta'ala turunkan surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili iza saja, demi waktu duha dan juga malam ketika semakin gelap kan. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut tentang duha? Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang malam? Maknanya Allah Ta'ala nak Nabi ni dia perhatikan. Sebab duha dan malam ni dua fenomena alam yang sentiasa setiap hari kita hadapi kan.
Di situ ada hikmah yang besar sebenarnya. Sebab duha ni ialah waktu di mana waktu pagi, matahari semakin terik, semakin terang, aktiviti manusia semakin bertambah. Kan? Rezeki pun bertambah. Rezeki pun semakin terbuka pintu-pintu rezeki. Malam pula, walaili iza saja, makin gelap, makin gelap, makin sejuk, makin berkurangan aktiviti, makin gelap gelita, makin itu perbezaan antara dua fenomena yang berbeza. Kan? Maka itulah sebenarnya keadaan manusia. Allah Ta'ala nak beritahu Nabi, keadaan manusia itu begitu. Manusia akan berdepan dengan dua keadaan, dua fenomena. Ada masa yang dia semakin terang hidup dia, dan juga ada masa-masa yang dia akan semakin gelap. Maknanya, kalau manusia dapat merasai senang dalam hidup, maka manusia juga akan merasa susah dalam hidup. Kalau manusia merasa gembira dalam hidup, manusia juga akan merasa sedih dalam hidup. Manusia berjaya dalam hidup, manusia akan rasa juga gagal dalam hidup. Itu fenomena biasa dalam hidup manusia. Maka dengan sumpah itu, wadduha walaili iza saja, ini satu qasam, satu sumpah daripada Allah nak menarik perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan mesej yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan, iaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kau, wahai Muhammad, tidak meninggalkan kau. Dan Tuhan engkau tidak benci pada kau. Menunjukkan bahawa jiwa Nabi sebagai manusia kan dia bermain dengan perkara itu. Bermain dengan rasa macam dia ditinggalkan Allah. Tambah kena perobok, kena bakar darah dengan mak saudara tadi kan. Nabi dia dalam dakwah dia berdepan dengan mak saudara, pak saudara yang kafir, yang menentang secara tegar dakwah dia. Kita tak sampai tahap tu kan. Kita ada yang mak ayah sokong, seronok je kita ni. Ikut jemaah, ikut dakwah, kita seronok je. Tak macam Nabi. Nabi belajar Quran 23 tahun, baru khatam. Kita belajar Quran beberapa tahun dah khatam, lepas tu tinggal buat Quran. Nabi belajar Quran dengan perjuangan. Kita belajar Quran tak ada perjuangan pun. Itu jauh bezanya. Jadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah berjanji walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia kamu. Maknanya Allah Ta'ala beri semangat, beri tasliyah, beri hiburan pada Nabi. Mula-mula ni memanglah susah payah. Kan? Tapi ingat, akhirat lebih baik. Akhirat lebih baik. Ataupun tafsiran lain mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, penghujung perjuangan kau nanti lebih baik daripada permulaan. Permulaan ni memanglah dakwah kena dakwah kena berdepan dengan ancaman, dakwah kena macam-macam. Tapi kita lihat bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, dapat negara, dapat golongan Ansar yang membantu, akhirnya dapat menang dalam banyak peperangan, akhirnya dapat Fathul Mekah, buka kota Mekah, akhirnya dakwah berkembang. Wafatnya Rasulullah SAW pun dakwah terus berkembang seluruh dunia. Islam jadi kuasa besar, super power. Maknanya penghujung itu lebih baik daripada permulaan. Semua berita gembira untuk Nabi SAW. Dan juga yang paling Nabi digembirakan ialah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'ti, sawfa ni dalam bahasa Arab menunjukkan akan datang, suatu perkara yang akan berlaku, bentuk futuristik, future. Tapi sawfa ni menunjukkan masa yang jauh sampai kiamat. Mana di hari kiamat nanti, sampai hari kiamat nanti, yu'ti rabbuka, Tuhan kamu akan beri kamu. Fatarda, dan kamu akan rasa puas, jiwa kamu akan puas. Yang hebatnya dalam ayat tu, Allah tak sebut apa? Yu'tika rabbuka, Tuhan kamu akan menganugerahkan kepada kamu. Dalam keadaan tak beritahu apa benda yang nak diberi pada Nabi. Menunjukkan besarnya perkara yang diberi pada Nabi. Maka para ulama bahaskan yang dijanjikan pada Nabi dalam konteks ayat itu ialah besok di akhirat Allah Ta'ala beri suatu perkara yang sangat besar pada Nabi, iaitu syafaat Nabi. Itu antara benda yang paling besar. Sebab apa syafaat Nabi ini? Ini yang akan jadi ongkot talian hajat untuk umat dia di akhirat. Di akhirat nanti. Panjang cerita tu. Jadi nak ceritanya Nabi SAW ni bila terputus saja wahyu, jiwa dia jadi orang kata macam manusia biasa jugalah. Dia rasa sedih, rasa tertekan dan sebagainya. Maka kita kena belajar lah. Lepas tu kita ni pun tak sayogianya kita ni terputus dengan ayat Quran. Kayalah kalau kita ni
terputus dengan ayat Quran, tak baca Quran, tak tadabbur Quran, tak dapat satu ilmu baru daripada Quran. Jiwa kita sepatutnya rasa macam Nabi rasa. Rasa macam ditinggalkan, rasa macam Allah Ta'ala marah kita kan. Sepatutnya rasa begitulah. Tapi apa yang berlaku, kita kalau tak baca Quran tak rasa apa-apa pun. Kita kalau tak baca Quran sehari, tak tadabbur Quran sehari macam relax, ya tak ada apa-apa. Itu lemahnya kita ni, lemahnya iman kita ni kan. Jadi kita kena berubah lah kalau kita ada perangai begitu lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya, dan bila berdiri dibaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Maknanya, wahai Tuhan kami pujian itu bagi Engkau juga sepenuh langit dan bumi, juga sepenuh apa juga yang Engkau kehendaki seterusnya. Sebagai tambahan. Dan bagi orang yang munfarid, kalau kita nak baca kalau tak apa yang panjang ni pun bacalah Rabbana lakal hamd, boleh juga. Kalau kita orang yang munfarid sembahyang seorang ditambah lagi ahlas tana'i ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ahli kepujian dan kebesaran paling berhak apa yang diucapkan oleh si hamba. Maksudnya apa yang kita puji saja kan, itu adalah ucapan daripada hamba. Wa kulluna laka abdun, kami sekalian kami adalah hamba-Mu. La mani'a lima ataita, tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau kurniakan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tiada siapa yang dapat memberi apa yang Engkau telah halangi. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tiada sebarang usaha yang boleh menghalang habuan seseorang daripada Engkau. Betul lah Habib kata tadi, semayang ni memang penuh dengan puji-pujian, penuh dengan membesarkan Allah, penuh dengan zikrullah, penuh dengan hubungan kita secara jiwa kita dengan Allah. Apa-apa zikir ni semua hubungan kita dengan Allah secara jiwa kita. Itu pentingnya jiwa hamba. Macam kita lah, kita dengan kawan-kawan kita, apa yang mesti kita ada? Nombor-nombor telefon orang kan. Itu yang tak cukup simpan dalam telefon, masukkan dalam grup WhatsApp, macam-macam grup ada. Grup Mi'raj lah, grup kalau orang perempuan ada grup apa kuih lah, grup karipap lah, kuih talam lah, macam-macam grup ada. Ada yang grup resepi lah, grup wanita, isteri muda pun ada. Jadi semua tujuan apa? Nak berkongsi. Itulah jiwa kita kan. Itulah yang menjadi jiwa. Itulah orang kalau hilang handset, tak payah sehari, orang kata setengah jam kalau hilang handset, macam orang gila. Sebab jiwa dia hilang. Setengah jam dia hilang handset, tapi dah macam orang gila dah, tak suara dah. Macam dah hilang hidup dah. Itu gambaran jiwa. Handset boleh hilang, jiwa tu hilang. Maka sepatutnya kita mendengar Allah kena rasa perkara ni. Macam mana nak rasa? Macam mana kita nak rasa? Jawab mudah je. Jawab mudah lah. Kita kena usaha lah. Kena usaha sungguh-sungguh. Kalaulah kita daripada kecil kita menghadapi peperiksaan kan, UPSR lah, UPKK lah, apa macam periksa, lepas tu PMR lah, lepas tu periksa SPM lah, lepas tu tak cukup lah, masuk matrik, periksa mid testnya dengan final test, final exam tu, lepas tu final SEM-nya, lepas tu kita masuk universiti pun exam, semua kita pulun habis-habisan jiwa kita, jiwa dan raga lah. Budak mesti kan biasa dia baik jiwa dan raga. Jiwa dia dengan raga. Raga ni raga dah. Raga ni bakul sebenarnya. Patutnya jiwa raga, bukan jiwa dan raga. Tapi dia punya baik sebut jiwa dan raga. Kita sanggup pulun habis-habisan untuk sesuatu yang kita nak ni. Nakkan ijazah, nakkan CJ, nak. Kenapalah semayang ni kita nakkan Allah. Kita tak boleh buat benda sama. Orang boleh sanggup satu hari jogging 10 kilo. Ya? Minggu depan 15 kilo, bangga. Masuk dalam handset, masuk dalam Facebook, tunjuk 15 kilo, berjaya. Jogging. Minggu depan naik 20 kilo, bangga, tunjuk. Sanggup usaha susah payah nak jogging. Tapi nak dapat khusyuk 10 minit dia sembahyang. Kenapa kita tak pulun seluruh jiwa kita, seluruh kekuatan kita, seluruh keupayaan kita untuk tujuan itu? Padahal kita nakkan Allah. Kita nakkan redha Allah. Itu lagi mahal. Sebab itu
Itu apa nama ni, soal nasib, soal hidup kita di akhirat nanti. Tanya diri kita sendirilah. Kita kena usul, kena pulun sebenarnya. Orang putih kata apa? Kena full swing. Tak faham juga, tak tahu lah. Pulun ni orang utara kata kan, pulun takut tak faham lah. Kena full swing. Baik, yang ke-14 membaca kunut, wallahu a'lam. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billah. Sampai mana ni? Masuk perut mau masuk perut ke dah banyak? Dah banyak Ustaz. Sampai mana Tak dah? nak habis dah. Habis dah? Nombor apa dah? Yang Perutnya yang ke-7. yang ke-7. Baik. Kalau musannif rahimahullah ta'ala yang ke-7. Yang 7 ni apa dia? Yang ke-7 daripada kenapa? Dituntut daripada bersangatan kenyang. Ini yang susah ni. Dia bila kita bicara tentang anggota 7 ni, dalam ilmu tasawuf memang benda yang tak best lah. Benda yang tak best dari segi nafsu kita. Sebab itulah dalam bab nafsu, dalam mentadbiyah nafsu, kena paksa. Kena paksa. Kalau orang kata, mana boleh paksa-paksa? Dalam agama mana boleh paksa? Siap keluar ayat Quran, la ikraha fiddin. Keluar. Pandai dia bahas. Keluar ayat Quran, la ikraha fiddin. Tak boleh paksa. Sama dah macam kita nak masuk soja kan. Soja. Tahu soja apa? Masuk askar lah. Masuk askar ke, masuk kalau kat kampus apa? Rotu. Si apa ni, azan. Rotu ke azan? Waktu pun tak silap salah satunya. Ingat macam latihan. Waktu. Masuk rotu kat universiti ada orang paksa. Tak ada siapa paksa. Pilihan kan. Tak ada siapa paksa. Masuk UKM mesti yang masuk rotu, tak ada. Dah masuk UKM pun tak ada siapa paksa. Tapi kalau kita daftar diri jadi masuk rotu, kita dah daftar diri masuk askar, jadi masuk ke rekrut kan. Maka kena ikutlah semua peraturannya. Masuk rotu, tiba-tiba nak kena botak kepala kan. Nak kena apa ni, cukur kepala. Kita kata mana boleh paksa. Jawabnya kena tendang tu. Dah masuk askar, masuk camp, dah dapat dalam temuga semua dah dapat, tiba kena gondol kepala, tak boleh paksa. Ini hak asasi manusia, mana boleh paksa. Jawabnya kena tendang. Sama juga dengan Islam. Tak ada siapa paksa masuk Islam. Tapi bila dah masuk Islam, kena ikutlah perintah. Kena ikut perintah. Dan yang kena paksa ialah nafsu kita. Itu yang kena paksa. Sebab nafsu yang suka melawan ni. Nafsu yang tak nak semayang, nafsu yang malas datang usrah, nafsu yang malas datang mesyuarat, nafsu yang malas nak berjemaah, nafsu yang suka rehat, relax, lepak-lepak, hang out. Lepak-lepak, hang out. Nafsu yang suka benda-benda tu. Nafsu mana suka semayang. Nafsu tak suka puasa. Lagi tak suka. Nafsu tak suka datang kuliah. Tambah kuliah habis. Nafsu tak suka. Siapa suka? Masa ni yang bola atas Liverpool lawan apalah macam-macam kan. Itu lagi orang suka tengok. Tapi kalau kita nak didik nafsu, konteks tarbiyah memang kena paksa. Itu je. Sebab itulah Nabi kata wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang pejuang itu ialah seorang yang memaksa nafsunya. Yang berjuang memaksa nafsu, mengekang nafsu, menundukkan nafsu dalam mentaati Allah. Memang dalam mentaati Allah kena paksa nafsu. Sebab itulah kita hari ini bincang yang ke-7 daripada perkara kenapa kena
kena elak daripada bersangatan kenyang. Sedangkan nafsu dah yang nak suka kenyang ni. Pada asalnya makan ni harus, tak ada masalah. Tapi yang jadi salahnya bila bersangatan kenyang. Ekstrim. Makan asalnya okey, benda harus, minum benda harus. Tapi bila dah bersangatan, maknanya ekstrim. Ini yang akan membawa kepada kebinasaan. Maka yang ketujuh, kenapa kena tinggalkan bersangatan kenyang? Kenyang boleh, tapi bersangatan kenyang yang kena tinggalkan. Bahawasanya pada bersangatan kenyang menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencari makan, dan menyediakan makan, dan memakannya. Makan pun susah, dan melepaskan daripada mudaratnya. Bila dah makan, perut dah kenyang, makanan jadi apa? Najis, nak kena buang air je. Sekali masuk tandas 10 minit. Asyik kerja keluar masuk tandas. Itu antaranya. Menyusahkan hati. Apa tak susah hati ni? Contoh apa ni? Siapa ni? Aizat kan? Teringat Melaka. Dia ingat Melaka, dia ingat apa? Ingat asam pedas Melaka. Dah susah hati dia. Teringat ikan bakar Mumbai, ikan bakar Alai. Dah susah hati dia. Fikir nak pergi ni. Orang Kuala Lumpur sanggup 2 jam naik kereta nak turun Melaka semata-mata nak makan asam pedas, semata-mata nak makan ikan bakar Melaka. Bayang kan. Kalau tak dapat tu macam setengah gila rasa. Susah hati. Akhir pergi ke? Pergi. Bayangkan sanggup lalu tol Sungai Besi, sanggup tak lalu tol Air Keruh. Sejam setengah naik kereta. Terpaksa bayar duit kereta. Terpaksa drive sendiri. Dan lepas tu nak pergi, sampai pula kedai tu, nak sampai kedai nak kena scan dulu, nak kena rebut tempat duduk lagi. Lepas tu nak tunggu order pula, tunggu budak tu datang ambil order tu tahu berapa minit. Ambil order, lepas tu dia nak bakar ikan tu setengah jam lagi. Lama tu. Lepas tu dah makan pula. Dah makan nak kena turun, nak tunggu nasi, tunggu pula, tunggu lagi. Duduk situ je berjam. Nampak tak? Itu pada mencarinya, pada menyediakannya dan memakan. Makan bukan senang. Tak ada nama senang dalam dunia ni. Makan pun susah. Siapa boleh makan? Dia rasa nak makan ikan bakar, tiba ikan bakar dalam mulut. Ada? Tak ada. Dah sampai kedai ikan bakar pun kena tunggu ikan bakar tu siap. Datang depan mata, kena ambil sudu, kena buka lebih kulit, kena ambil dengan tangan kita masuk dalam mulut, kena kunyah lagi. Makan pun tak senang. Malam cerita makan tak? Aizat mesti dah kecuali liu kan. Itu ingat ikan bakar Melaka kan. Aizat seorang je Ustaz. Jadi maknanya, bayangkan kalau itu jadi aktiviti hidup kita. Ada setengah, Habib jumpa setengah-setengah kawan-kawan dah. Demi makan ni sanggup susah payah. Kalau dia suka roti canai itu, sanggup berjam-jam nak dapatkan roti canai itu. Sanggup berjam-jam nak pergi dapatkan roti nan, nasi Arab 40 hari dah. Macam-macam. Sebab tu orang Malaysia ni banyak mati kerana makan. Bukan mati kerana tak makan. Banyak mati kerana makan. Jadi, bukan tak boleh makan. Makan boleh. Tak ada masalah. Tak payah cerita bab ilmu tasawuf pun. Tanyalah geng-geng dietetik. Geng-geng dietetik yang belajar pemakanan, yang belajar nutrisi dan sebagainya kan. Makan ni kena seimbang, makan kena jaga, tabiat makan kena elok. Kalau tidak nanti darah tinggi, kalau tidak nanti kecil manis, tidak nanti kolesterol banyak, dan sakit jantung, dan kena gaut lah, kena apa. Tanya, tak payah tanya ustaz dah, tak payah buka kitab, tanya dietetik, ahli-ahli pemakanan pun, dia orang punya nasihat, kena jaga makan. Nampak tak? Itu dia. Dan yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Wal'ayazubillah. Ini kata-kata daripada musannif kitab lah. Sakit ketika nak mati tu, dia ada kaitan dengan makan rupanya. Kenapa? Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar, maknanya berkadaran kesedapan dunia
Kalaulah dalam hidup dunia ni kita sedap je, percayalah mati itu susah. Dunia ni kalau sedap je kan, tak ada pun yang maknanya yang kita susah lah kat dunia ni, maka percayalah masa mati tu susah. Ini maksudnya. Maknanya patutlah kita hidup di dunia ni, kita kena rasa semua. Macam bercerita tadi lah, waktu hak waladi iza saja tu, kalau kita rasa senang, kena rasa susah. Kalau kita rasa berjaya, kita kena rasa juga gagal. Barulah kita hidup, kita jadi mature, jadi matang. Macam anak-anak lah, siapa yang ada anak kan? Azad ada anak kan? Azad kan? Anak tu kena jaga, kena didik, beri makan dan beri tak makan. Belajar makan dan belajar lapar. Kena rasa kan? Beri senang dan kena beri susah. Kalau dia nak sesuatu, boleh berikan dan boleh tak beri. Biar dia rasa macam mana rasa dapat sesuatu, macam mana rasa tak dapat sesuatu. Jangan semua kehendak dia kita beri je, kita layan je. Percayalah, kalau kita layan segala kehendak anak ni, besok, satu masa besok, kalau kita tak beri, dia tak dapat sesuatu, dia akan hentak kaki. Dia akan jerit-jerit hentak kaki dan sebagainya. Mana itu, sampai ke besar nanti, perangai dia begitu. Dia tak boleh, tak dapat apa yang dia nak. Sedangkan nafsu ni, daripada kecil ada dalam diri manusia, daripada anak-anak dia ada nafsu sampai ke tua. Nafsu ni takkan bercerai tanggang. Kalau nafsu ni kita layan ke semuanya, percayalah kita akan jadi hamba nafsu. Akan jadi hamba nafsu. Wallahiyazubillah. Baik, yang ke-9, bahawasanya pada persangatan kenyang tu mengurangkan pahala akhirat. Sebab apa? Sebab pada persangatan kenyang ni adanya apa yang dikatakan apa? Kesedapan dunia. Bila dah kesedapan dunia ni kan, hati kita ni dah terikat, dah orang kata apa, terikat, dah ada bonding dengan dunia yang kuat. Maka bila hati itu dah ada bonding dengan dunia, maka percayalah kita akan kurang dengan akhirat. Dunia dengan akhirat ni macam kita depan dengan belakang lah. Kalau kita menghadap dunia, percayalah kita membelakangkan akhirat. Kalau kita menghadap akhirat, kita akan membelakangkan dunia. Apa maksudnya? Maksudnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ambil, cari, dapatkan segala yang Allah Taala berikan untuk kehidupan akhirat. Dapatkan ibadat, amalan, pahala, segala-galanya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Maksudnya, dunia tu pun kena jadikan untuk akhirat. Walaupun kita masih perlukan dunia, sebab kita masih hidup kat dunia. Oleh kerana hati kita dah memandang akhirat, kita gunakan dunia hanya pada tangan kita. Kita makan, kita minum, itu untuk keperluan dunia, tapi makan minum kita ni untuk kita boleh mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita. Makan minum kita beri kita tenaga untuk beribadat, untuk beramal, untuk berjuang, untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk mentarbiah, untuk buat kerja Islam, itu semua untuk akhirat. Tapi dalam masa sama kita gunakan dunia, iaitu makan minum kita. Itu dia katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan dunia yang jadi cita-cita tertinggi kita. Nabi kata apa dalam hadis, ta'is abdud dunya. Ta'is abdud dinar. Celakalah orang yang menjadi hamba kepada dinar. Celaka orang yang jadi hamba kepada dinar. Dinar ni duit lah. Nabi tak kata dinar tu celaka. Nabi tak kata duit tu celaka. Yang celakanya abdud dinar. Hamba kepada dinar. Itu yang celaka. Islam tak cela kekayaan. Yang Islam cela ialah orang yang menjadi hamba kepada kekayaan. Islam tak cela harta. Tapi Islam cela orang jadi hamba kepada harta. Kan beza. Itu beza tu. Patutlah sedap makan ni. Patut kan Nabi fikir apa? Macam kita lah. Macam Adli gaji 45 ribu kan. Tapi Nabi fikir macam mana orang yang gaji sebulan 45 juta ni. Dia makan apa
Dia makan nasi juga kan. Orang gaji 45 juta. Aizat gaji berapa? 4 juta. Tak sampai situ. Orang yang makan duit banyak ni juta-juta ni kat dalam bank, sekali gaji 4 juta, sekali gaji 12 juta. Apa yang dia makan? Sebenarnya. Sama je, makan nasi juga. Dia makan nasi juga sebenarnya. Tapi dia nak makan nasi macam mana? Nasi yang standard. Dia nak nasi yang mahal-mahal kan. Kalau kita dapat orang kata siput sedut cukup juga. Tapi dia nak makan king crab lah contohnya. Sekali satu hidang 1,000. Itu yang dia nakkan duit yang banyak. Jadi maknanya sebenarnya itulah. Dia makan king crab ke, dia makan tomahawk, yang daging mahal tu. Semua tu jadi apa sebenarnya? Dia makan tu jadi emas ke? Makan tu jadi emas. Kalau itulah Abi pun nak kaya kan. Tapi rupanya dia makan tu jadi tahi juga. Apa yang dia makan jadi tahi. Tak ada apa yang beza. Dia orang putih ke, orang hitam ke, dia artis ke, dia apa ke, dia cantik macam mana pun, macam bidadari pun rupa dia. Bila dia makan tetap jadi tahi juga. Sama aja. Tak ada apa yang beza. Jadi oleh kerana itulah, maknanya kalaulah manusia sekadar mengejar dunia dengan dia melupakan akhirat, memang serugi-rugi manusia. Baik. Dan yang ke-10 daripada kenapa kena elak daripada bersangatan kenyang, bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat, hisab yang hisab yang sukar lah. Hisab ni ada 2 jenis, penilaian hisab amalan ni ada 2 jenis. Satu yang dikatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat catatan amalan daripada belah kanan, maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah. Ibarat macam apa? Katakanlah ini buku amalan kita. Ini buku amalan kita. Ibarat macam kita tengok gitu je dah. Tengok gitu. Hisaban yasira. Dah, jalan masuk surga. Ibarat begitu. Tapi orang yang wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ini yang berat. Iaitu orang yang kena hisab secara detail. Tafsil lah, secara detail. Satu, kalau satu muka surat tu ada 10 item, dia akan tanya 10 item. Dapat harta daripada mana ni? Ke mana kau belanja kan? Kena tanya. Sama lah dengan makan. Jangan fikir makan. Sumber kita nak makan tu macam mana? Duit yang kita dapat daripada nak untuk beli makanan tu macam mana? Lepas tu, daripada itu, ke mana pula kita belanjakan? Ke mana kita gunakan pula? Kalau makan kenyang, lepas tu bertenaga, jogging sanggup 20 kilo sehari, tapi masjid 20 minit depan 2 minit depan tangga rumah tak pergi, beratlah. Orang sanggup jogging 20 km masjid depan rumah tak pergi. Orang sanggup nak pergi semayang dekat Kaabah, pergi umrah semayang kat Kaabah, pergi umrah semayang kat Masjid Nabi, Masjid Haram kan. Masjid Nabi semua sanggup berbelanja berpuluh ribu nak pergi. Masjid depan kampung tak pergi. Itu kena tanya semua tu. Yang ni benda-benda yang kena kita insafkan. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imam Al-Ghazali. 10 perkara ni maknanya kenapa kena elakkan makan yang bersangatan kenyang. Bukan tak boleh makan boleh. Bukan tak boleh kenyang, boleh kenyang. Tapi bersangatan kenyang oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, kitab dia yang bernama Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin ni, kalau kita nak belajar ilmu tasawuf, sebenarnya lepas daripada kitab ni, kitab Penawar Hati, memang elok belajar kitab Minhajul Abidin. Itu untuk kesempurnaan kita dalam ilmu tasawuf. Sebab kadang orang fikir ilmu tasawuf ni untuk tua kan belajar kan. Salah pandangan tu. Kita yang muda-muda yang wajib belajar ni. Sebab kita yang muda-muda yang sedang menghadapi kehidupan. Yang baru nak kahwin, Amin Na'uf kan. Yang tak lama lagi kahwin, Aizat. Semua ini semua kita baru nak memulakan hidup. Kan? Kita nak memulakan hidup. Kan? Ini yang kita kena belajar.
Kita lah yang baru nak berdakwah, masuk medan dakwah, masuk jemaah, medan jemaah, jadi pimpinan kampus, pimpinan luar yang berdepan dengan manusia, interaksi dengan manusia. Maka kita perlukan bekalan ni. Bekalan Minhajul Abidin, bekalan ilmu tasawuf. Dan insyaAllah sampai masa besok, Abi akan ajar juga dah. Kalau ada orang nak belajar, tak nak belajar sudah. Senang je. Nak belajar kita ajar. Tak nak belajar sudah. Baik. Dalam kitab Minhajul Abidin telah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencelakan akan kenyang. Setengah daripadanya, al-mu'minu ya'kulu fi ma'din wahidin wal kafiru fi sab'atin am'adin. Hasba banu Adam luqaymatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fa haqqahu sulusat lit-ta'am wa sulusun lit-ta'am wa sulusun lis-syarab wa sulusun lin-nafs. Artinya bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada satu perut, dan orang yang kafir makan ia pada 7 perut. Itu dia. Itu ukuran ratio dia kan. Orang beriman dia makan untuk keperluan dia satu perut dia. Tapi orang kafir dia ibarat makan 7 perut. Memada bagi anak cucu Adam tu beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Maknanya memberi kekuatan pada tubuh dia. Untuk apa? Untuk beribadat, untuk beramal, untuk buat kerja baik. Amal ma'ruf nahi munkar, untuk berjuang, berjihad, berdakwah, bertarbiyah sebagainya. Jika ada dia menuntut tambah, kalau dia nak tambah, boleh. Nak tambah, boleh. Itu yang dia kata nak kenyang, boleh. Tak ada salah. Kan? Tapi dia kata apa? Dan tak dapat tidak daripada menambah. Contoh macam kita, kerja kuat, kerja kadang jadi buruh, kadang kita kerja jadi cikgu, nak banyak berjalan, kita kerja jadi accountant, nak banyak ke sana ke sini, nak panjat tangga lah, apa, kita urutkan tenaga. Maka nak tambah, boleh tambah lah, tak ada masalah. Maka sepatutnya, kalau nak tambah juga, maka sepatutnya sepertiga perut tu bagi makanan, dan sepertiga bagi minuman, dan sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Wallahu ta'ala alam. Maknanya perut tu kena bagi 3. Ada 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Itu yang seimbang. Ini seimbang ikut hadis Nabi. Jangan penuh perut tu semua tu dengan makanan. Okey, apa jadi? Bila penuh dengan makanan. Itu yang bila kita minum, kan biasa kita orang Melayu kan suka minum lepas makan kan. Bila kita minum je apa jadi? Kita sedawa kan. Apa makna sedawa? Maknanya angin daripada perut keluar. Dah tak ada bahagian untuk angin dah. Bahagian untuk nafas sudah tak ada. Itu yang senak perut tu. Buka-buka puasa kan, musim Ramadan tak mau lagi kan. Buka puasa air je 3 jenis. Cendol lain, cincau lain, air buah lain kan. Air panas lain. Nasi pula, nasi Arab, kambing lagi, lembu lagi, apa ni, bila lepas makan minum air, sedawa dah menyandau lah. Itu yang mula lambat sembahyang hujung waktu, sedap terlepas waktu. Banyak merosak kan. Jadi kalau ikut kata Nabi, hadis ni kata apa? Hadis ni riwayat Syaikhan, jangan buat main. Hadis ni riwayat Syaikhan, bawah kita tambah. Riwayat Syaikhan. Syaikhan ni maknanya 2 syekh hadis. Siapa dia? Bukhari dan Muslim. Ini sesahih kitab selepas Al-Quran. 2 kan. Bayangkan. Maknanya kalau ikut makanan seimbang ikut hadis ni, perut tu kita kena 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. Barulah kita makan, kita dapat tenaga dan perut kita pun tak bersangatan kenyang, dan kita akan lebih selesa untuk beribadat. Wallahu a'lam. Allah ta'ala alam. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim.